Okey, boleh start? Boleh Ustaz. Boleh Boleh Ustaz. Okey, insyaAllah kita akan start. Tak ada on video pun. Semua malu ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pakai handphone lah. Saya punya laptop ni buat perangai pula lah. Aduh. Nanti saya try masuk lagi kejap lagi tengok boleh tak. Sementara ni saya pakai handphone je dulu Okey, right. Laptop pun dah tua, dah macam orang dia juga. Tapi boleh nampak clear tak laptop? Nampak lah Ustaz, tapi kecil lah. Nampak kecil sikit nampak kecil lah. Yelah. Okey, semua dah masuk. Boleh nak on video, boleh on dulu. Kita nak start dari sekarang ni, insyaAllah. Saya punya video on tak Ustaz? On. On Okey. Okey. PowerPoint nampak Nampak. Baik, kita akan start sekarang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, seperti biasa kita akan mulakan pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia khususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan juga diharapkan dengan keberkahan suratul Fatihah ini, majlis ini juga akan diberkati Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberikan kefahaman sedikit sebanyak tentang apa jua ilmu yang kita pelajari ini, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Ala hazin wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik pengajian kita di slide yang 2.5 ni. Yang mana kita dah masuk minggu lepas, dah saya rasa 2 ke 3 minggu kita dah cover ilmu yang ketiga, yakni ilmu tilawah, tajwid dan juga taranum. Jadi maknanya kita dah fahamlah apa makna tilawah, yang bermaksud pembacaan, dan dalam pembacaan tu juga ada ilmu yang dikenali sebagai ilmu tajwid dan juga ilmu taranum. Taranum kita tahu pembacaan dengan cara berlagu dan sebagainya. Ilmu tajwid ni pula adalah ilmu tentang hukum hakam dalam pembacaan. Kita pun dah tahu kan, ilmu tajwid ada hukum idgham al-ghunnah lah, ada hukum idgham bi ghunnah, bila ghunnah, ada hukum mad jaiz, munfasil, mad wajib, muttasil, mad silah, ma'arif disukun dan berbagai lagi hukum hakam dalam ilmu tajwid. Dan kita pun dah bincangkan kalau terjadinya kesalahan, dia bergantung kepada kesalahan kita tu, tengok pada kesalahan yang mana satu. Adakah dia lahnul jali, yakni kesalahan yang besar, ataupun lahnul khafi, kesalahan yang kecil. Kita pun dah tahu tentang hukum tamyiz. Baik, hari ini saya akan masuk ilmu terjemahan. Terjemahan ni dia agak ringkas saja, sebab dia agak mudah. Nanti bila bab masuk dengan ilmu yang ke-6 tu, ilmu tafsir dan ta'wil, baru saya akan huraikan mungkin secara terperinci sikit lah.
bagaimana kaedah-kaedah ulama-ulama mufassirin. Mufassirin ini ulama-ulama yang mentafsirkan ayat-ayat Quran dan juga yang mentakwilkan ayat Quran. Dan macam mana para fuqaha ni ulama-ulama fiqh, mereka mengistimbatkan sesuatu hukum melalui Al-Quran. Ini semua dipanggil para fuqaha, seperti imam-imam mazhab. Macam mana cara kaedah diorang mengeluarkan sesuatu hukum. Istimbatkan hukum tu maknanya mengeluarkan hukum daripada Al-Quran, daripada hadis. Baru diorang boleh olahkan hukum tu macam mana. Akan kita belajar ilmu fiqh lah. Mereka gunakan kaedah ilmu tafsir dan takwil, bukan ilmu terjemahan. Nanti saya terangkan kenapa bukan ilmu terjemahan. Hari ini insya-Allah saya rasa ilmu terjemahan agak ringkas. Kita boleh cover sekejap aja. Nanti baru kita masuk bab ilmu yang muhkam dengan mutasyabih itu dulu. Baru kita boleh masuk bab tafsir dan takwil. Dan seterusnya bersambung kepada ilmu asbabun nuzul. Nanti ada ilmu ke-8, ke-9 dan seterusnya sampai ke ilmu yang ke-18. Baik, hari ini kita masuk bab ilmu terjemahan dulu. Ilmu terjemahan. Baik, yang kita dengar terjemahan ni apa makna terjemahan sebenarnya? Dia berbeza ilmu tafsir dengan terjemahan. Dia ada dua benda yang berbeza. Selalu kita ingat ilmu tafsir terjemahan ni sama, tak? Dia dua ilmu yang berbeza. Baik, hari ini kita kenalkan tentang ilmu terjemahan dulu. Baik, ilmu terjemahan. Terjemahan ni dalam bahasa Melayu terjemahan tapi dalam bahasa Inggeris dia panggil ilmu yang translation. Dia translatekan saja. Apa saja yang kita baca dalam Al-Quran ni dia sebenarnya dalam bahasa Arab. So kalau ilmu terjemahan dia translatekan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ada yang terjemahan kitab terjemahan bahasa Jepun, bahasa Cina dan sebagainya. Itu cuma terjemahan saja. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang lebih secara mendalam, dia perlukan ada huraian dia. Itu penting. Sebab tu kita tak boleh ingat daripada ilmu terjemahan ni kita tak boleh faham. Dia tak semudah itu. Kalau ilmu terjemahan saja kita boleh faham, kan? Semua anak-anak kita yang sekolah kat madrasah ni, mereka dah boleh jadi ulama dah. Sebab mereka boleh faham bahasa Arab. Mereka boleh terjemahkan isi kandungan Al-Quran tu. Dan kalau sekedar ilmu terjemahan saja kita dah boleh faham isi kandungan Al-Quran, seperti apa yang Allah mahukan, orang-orang Arab, mereka tak payah nak belajar tinggi-tinggi kat universiti mana-mana tinggi-tinggi, tak payah lagi. Sebab mereka boleh faham itu bahasa Arab. Bahasa mereka kan. Bahkan orang-orang yang beragama Yahudi tapi bangsa Arab, dia orang pun boleh faham. Orang-orang Arab ni bukan semua beragama Islam. Ada bangsa Arab tapi beragama Yahudi, ada agama Nasrani. Mereka pun boleh faham Al-Quran. Tapi tak semudah itu. Sebab tu kalau kita nak tengok kaedah ilmu terjemahan ni, dia ada huraian dia. Sebab tu kalau kita nak, kadang-kadang kita ni berbual dekat Facebook, kita berbual dekat WhatsApp, kat mana-mana, Instagram dan sebagainya. Selalu kita keluarkan ilmu terjemahan. Itu terjemahan saja. Huraian dia belum tepat lagi. It's just a translation saja. Kalaulah ilmu terjemahan ini semudah apa yang kita sangka kita boleh faham, kan? Pada ulama-ulama kita yang terdahulu, mereka tak payahlah nak bersusah payah untuk mentafsirkan ayat-ayat Quran. Seperti Ibn Katsir, Al-Khutubi. Ini semua ulama-ulama yang menterjemah yang mentafsirkan ayat Quran. Kalau di Singapura ni kita ada almarhum Syekh Abdillah Jufri contoh. Kita ada almarhum Ustaz Ahmad Sohaji. Ini semua kita pakar-pakar tafsir. Mereka tak terjemahkan tapi mereka menafsirkan. Menafsirkannya maknanya dia menguraikan lagi secara in detail. Ini penting. Kalau tak semua orang dah boleh faham bahasa Arab, semua dah boleh faham Al-Quran dan tak payahlah nak ditafsirkan lagi, betul tak? Kenapa mereka bersusah payah mentafsirkan? Dari sudut ilmu Al-Quran, untuk penghuraian secara detail digunakan nama kaedahnya, digunakan nama kaedah tafsir. Tapi dalam ilmu hadis, dia gunakan syarah hadis. Syarah hadis. Sebab tu kalau kita baca hadis Imam Bukhari contoh,
qala Allah sallallahu alaihi wasallam kan, qala Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yaqulu qala. Okey, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berkata apa? Itu dia matan hadis. Matan hadis ni makna isi kandungan hadis yang Rasulullah berkata tu. Tapi huraian dia panggil syarah. Sama juga yang kita baca Al-Quran ni, itu dia berisi kandungan Al-Quran, huraian dia panggil tafsir. Sebab itu kalau kita ingat, kita boleh faham apa yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari, sebenarnya dia salah. Dalam hadis tu sebenarnya ada huraian yang dipanggil syarah. Syarah hadis Imam Bukhari yang dilakukan seorang ulama bernama Ibnul Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kalau hadis Imam Muslim pun sama. Kita tak boleh baca DP matan hadis, DP teks. Teks hadis yang kita baca, kita faham ikut textual meaning dia, tak boleh. Kan? Sebab Imam seperti An-Nawawi contohnya, dia mensyarahkan hadis-hadis daripada Imam Muslim. Sebab tu kalau nak belajar hadis ni, jangan hanya sekadar baca kitab Imam Bukhari dan Muslim, baca juga syarah-syarah dia. Kalau Imam Muslim disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadatus Salihin contoh. Nanti kita nampak macam mana kepahaman ulama dengan kepahaman kita jauh berbeza. Ini saya ambil contoh dulu. Kalau kita tengok contoh daripada ilmu terjemahan, kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Itu terjemahan dia cuma dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ataupun Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu aja. Itu terjemahan. Belum tafsir lagi. Kalau tafsiran dia nanti, ulama-ulama yang mufassirin ni yang menafsirkan Al-Quran, dia akan huraikan lagi apa makna dengan nama Allah yang Maha Pengasih ataupun Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa makna pemurah, apa makna pengasih, apa makna penyayang. Ada orang akan definekan lagi secara detail. Bahkan dalam uslub bahasa Arab, kan, dia nanti pak masuk bahasa Arab, saya masukkan sikitlah dia punya kaedah-kaedah. B ni kita selalu cakap dengan nama Allah. Betul tak? Dari sudut bahasa, dari sudut terjemahan betul, B ni makna dengan. Tapi dari sudut tafsiran, B ni adalah B al-tab'id. Huruf ba ni ba al-tab'id. Tab'id ni bermaksud pertolongan. Maksud dengan nama Allah ni dengan pertolongan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebab itu kita nak bermula apa-apa semua, kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya dengan pertolongan Allah. Sebab kita selalu cakap B ni dengan, tapi bukan semua B ni dengan. B ada B qasam. B qasam ni maksudnya sumpah. Sebab tu kalau kita dengar ada orang bersumpah dengan wallahi, wabillahi, kan dia pakai nama B. Wabillahi, watallahi. Huruf ta pun ada ta qasam. Huruf waw, wallahi, itu waw sumpah. Yang ni wabillahi, ba sumpah. Watallahi, ta sumpah. Ini dia punya kaedah. Ulama-ulama ni dalam uslub bahasa Arab kita kena faham cara kaedah dia. Dia bukan sekedar dengan, tapi dengan pertolongan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini kaedah. Kalau kita baca Quran, selalu kita ingatkan huruf waw saja tempat sambung. Sebab waw ni maknanya dan. Tak semestinya dan. Sebab waw pun luas. Ada waw ni dikenali sebagai waw dan tu waw ataf. Dia ada juga waw qasam. Seperti wal asr. Wal asri ni maksudnya demi masa. Bukan dan masa. Jadi ni kaedah dalam bahasa Arab. Macam mana kita nak faham? Kita cuma faham terjemahan saja. Terjemahan saja tak mencukupi. Itu nanti kita tengok kaedah ulama mentafsir dan mentakwilkan sesuatu ayat. Kita tak boleh ikut apa yang kita rasa. Kita kena ikut apa yang ulama punya rasa dan pendapat mereka. Kan? Bukan pendapat kita. Seperti Allahu Akbar contohnya. Kita tahulah bahasa Melayu ni Allah Maha Besar. Kan? Tapi macam mana dia punya tafsiran yang Allah ni Maha Besar, Allah ni Maha Agung. Macam mana dia punya tafsiran dia secara detail. Kan? Dia bukanlah bermakna besar tu Allah besar tinggi ke bukan. Dia ada dia punya huraian dia lagi. Sama ada dalam hadis dia panggil syarah, dalam Al-Quran dia panggil tafsir. Okey, kita ambil lagi ilmu terjemahan ayat Al-Quran. Kalau kita ambil
just of the tafsir, kadang-kadang dia just the terjemahan secara literal meaning, kadang-kadang dia tidak membawa kepahaman yang tepat. Sebab tu kita kena faham. Okey, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka. Ini surah Muhammad. Ayat ni ayat Quran, ayat keempat. Faiza laqitumul ladzina kafaru fadarba. Ini maksudnya pancung. Pancung dia punya batang leher. Sebab tu kita tak boleh ambil literal meaning. Kepahaman kita akan jadi menyimpang nanti. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka. Ini ayat Quran. Surah Muhammad ayat keempat. Kalau kita ambil secara literal meaning, cuma ambil apa yang tersurat tanpa mengetahui apa yang tersirat, maknanya jadi bahaya. Contoh macam orang-orang yang berpahaman teroris. Teroris ni, dia ambil ayat Quran juga. Yang ISIS semua kan. Dia orang ambil ayat Quran juga. Tapi ambilnya diorang ni just melalui terjemahan saja, literal meaning saja, tak ada huraian melalui tafsiran dia. Dia akan jadi bercanggah. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pancunglah batang leher mereka. Allah suruh pancung lah. Takkan kita besok nak turun je kat bawah blok, nampak orang kafir, kita nak pancung diorang, nak bunuh diorang. Tak boleh lah. Maknanya tak kena pada kaedah dia. Ini semua nanti kita masuk bab ilmu asyakul Quran. Kita kena kaitkan ilmu ni dengan apa ayat ni dengan ayat yang lain pula. Baru dia masuk buat tafsir nanti, ulama pula tengok daripada sudut asbabun nuzul, sebab apa ayat ni turun. Kan dia tengok daripada ayat ni dari sudut bahasa Arab, ilmu balaghah dia, banyaklah ilmu-ilmu yang kita nak belajar dalam ulumul Quran ni. Kan? Jadi maknanya dia mempunyai makna yang bertentangan. Bertentangan dengan apa yang sebenarnya Allah nak. Kalau kita ambil literal meaning, dia jadi macam tu. Sebab tu dalam Al-Quran ni dia ada lagi satu ayat yang dia panggil muhkam dan mutasyabih. Itu contoh tadi, literal meaning tadi yang saya bilang. Itu terjemahan saja. Kan? Bagi saya bilang, it's going to be very fast lah kalau saya nak go on terjemahan. Terjemahan kita boleh translatekan dalam bahasa Melayu, bahasa apa tu semua will be very fast. Nanti masuk ilmu tafsir baru saya akan in detailkan sikit dengan ilmu takwil. Okay. Selain daripada ilmu terjemahan ni, kenapa susah untuk kita nak faham dia punya makna yang tersirat di sebalik yang tersurat? Sebab dalam Al-Quran dia ada ayat-ayat yang muhkam dan juga ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat muhkam ni dikenali juga sebagai ayat-ayat muhkamat. Ayat mutasyabih ni dikenali juga sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Apa makna muhkam? Muhkam adalah ayat-ayat yang kita baca, kita boleh faham. Ayat dia membawa pengertian yang very clear. Dia jelas. Kita nampak, kita faham apa maksud ayat ni. Tapi bukan semua ayat-ayat dalam Al-Quran ni merupakan ayat-ayat yang jelas. Dia ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni ayat-ayat yang samar-samar. Kita baca, kita tak boleh tahu apa makna ayat ni sebenarnya. Tapi macam mana kita nak tahu? Kita kena bergantung kepada para ulama-ulama kita yang terdahulu. Mereka ada kaedah-kaedah dia. Nak memahami ayat-ayat mutasyabih. Ataupun mutasyabihat ni, dia ada kaedah dia. Nanti baru kita tengok kaedah ulama-ulama nak memahamkan kita tentang isi kandungan Al-Quran itu. Dia bukan sekedar apa yang tersurat saja, tapi dia orang boleh mengajar kita apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Okey, ini kita ambil dia punya pengertian dulu. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas nyata akan maknanya yang tersurat dalam Al-Quran. Dan sementara ayat-ayat mutasyabihat pula adalah ayat-ayat yang samar-samar. Maknanya dia tak very clear. Kan? Dan ia perlu dilihat. Kan? Ia perlu dilihat apa yang tersirat di sebalik apa yang tersurat. Macam mana kita nak tahu dia tersirat? Kita kena bergantung kepada para ulama kita yang terdahulu. Sebab para ulama-ulama kita ni, diorang dah kategori ulama-ulama mujtahid. Diorang boleh berijtihad. Kita belum sampai ke peringkat mujtahid lagi. Jauh lagi kita ke standard. Ulama-ulama mujtahid ni dia ada DP level. Yang paling tinggi level dia seperti mujtahid mutlak. Contohnya imam-imam mazhab.
Yang Imam Hanafi, Imam Malikinya, Imam Syafi'i, Imam Hambalinya. Mereka punya level dah sampai ke tahap mujtahid mutlak. Bahkan imam-imam yang lain pun tak sampai ke peringkat itu walaupun mereka dah kita kenal pasti mereka ni hebat. Dia ada lagi mujtahid tarjih, mujtahid apa lagi kan, dia punya level lah, level of dia punya ulama-ulama ni semua. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Dan yang paling bawah sekali tingkatan kita ulama mujtahid ni adalah ulama siapa yang dikenali sebagai ulama fatwa. Maknanya ulama mufti ni pun dia paling bawah sekali antara level-level yang ada dalam level. Mufti tau. Mufti tak kira negeri mana pun, level dia yang paling bawah di antara ulama-ulama mujtahid. Apalagi kita lagi bawah pada mufti. Ini kaedah nak tahu. Ayat-ayat yang ni. Okey, dalil ayat-ayat mutasyabihat. Kan? Dalil dia ada terakam dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat yang ke-7. Okey, siapa nak baca ayat ni? Boleh baca dulu, silakan. Ini ada dalil dia tentang ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar dalam Al-Quran. Bukan semua ayat yang jelas. Yang muhkamat dia ada, yang mutasyabihat pun ada. Yang Allah terangkan dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Nak try baca? Siapa nak try? Nak try Kak Mumtaz? Nak try baca Kak Mumtaz? Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Boleh Kak Mumtaz? Boleh. Cuma yang Rabbihi ni kena tebalkanlah, kerana Rabbihi, jangan Rabbihi. Dia untuk Rabb baring atas, bacaan dia kena tebalkan. Dia panggil bacaan tahkim. Bacaan tahkim. Baik, Apa boleh? Baik, makna dia tadi, yang saya nak awak tengok dekat ayat yang atas ni, line baris bawah ni. Ayatum muhkamat. Ya, ayatum muhkamatun. Itu muhkamat. Yang lain nombor 2 ni, baris nombor 2. Yang ada wa ukharu mutasyabihat. Mutasyabihat. Muhammad dengan mutasyabihat disebut Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7 ni. Baik, ini makna dia. Ini makna yang lebih terjemahan dia lah. Yang kita nak baca ni kan, makna terjemahan dia saja. Ya. Jadi kalau kita tengok daripada maknanya, ayat ni dia bilang apa? Dialah. Saya tak nampak dia kena kepung dengan saya punya ni pula. Okey, dialah yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar daripada Al-Quran itu ialah ayat-ayat Muhammad. Maksudnya sebahagian besar ayat-ayat yang jelas maksud dia. Kita baca, kita tahu. Tapi bukan semua. Benar? Sebab ayat Muhammad itu adalah apa? Ialah ibu ataupun pokok isi kandungan Al-Quran, dan yang lain ialah ayat-ayat mutasyabihat. Jadi yang kalau masuk ayat-ayat mutasyabihat inilah kita kena berhati-hati, sebab dia punya makna adalah yang samar-samar maksud dia. Dia tak very clear. Dia samar-samar. Kita perlukan para ulama-ulama kita untuk menafsirkan ayat tu.
Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal dia yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya, melainkan orang-orang yang berakal fikiran. Akal fikiran ini dikenali sebagai ulul albab. Yang tadi tu, ayat yang Kak Mumtaz baca tu, penghujung dia ada sebut tentang ulul albab. Semua yang bawah ni. Itu yang berakal fikiran ni maknanya ulul albab. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ulul albab ni sebanyak 16 kali. Ada 16 tempat disebut sebagai ulul albab. Maknanya orang yang berakal fikiran. Sebab tu kalau kita faham ayat yang tadi, apabila kamu bertemulah dengan orang-orang kafir, maka pancunglah mereka. Mereka rasa itu ayat Muhammad, bukan. Itu ayat mutasyabihat. Kita tak boleh ambil dia punya direct translation by literal meaning, tak boleh. Dia ada kaedah dia nak faham. Dia ada asbabun nuzul ayat tu turun kenapa. Semua ulama lebih tahu tentang benda-benda macam ni. Jadi kita kena ikut kaedah para ulama lah maksudnya kan. Baik. Yang ini semua antara ayat-ayat yang mutasyabihat. Kita pun tak tahu makna-makna dia. Nah, apa makna Yasin? Apa makna Toha? Dalam ayat-ayat kan, dalam Quran kan ada ayat-ayat yang bermula dengan ayat-ayat muqata'ah. Muqata'ah ni ayat-ayat rahsia. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu apa makna Yasin, apa makna Toha, apa makna Alif Lam Mim, apa makna Hamim, Ain Sin Qaf. Kan? Baik. Para ulama ada yang mentakwilkan ayat-ayat ni, dia tak gunakan tafsir sebab dia mutasyabihat, samar-samar. Ada yang mentakwilkannya Yasin, Toha ni kan. Ada yang orang boleh takwil, ada orang tak boleh nak takwilkan. Apa maksud Yasin dan Toha? Dia adalah sebahagian daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja Muhammad, dalam Al-Quran juga disebut sebagai Ahmad. Ahmad pun Nabi Muhammad. Yasin pun ada ulama yang mengatakan walaupun bukan semua, tapi jumhur ulama mengatakan dia pun salah satu daripada nama Nabi Muhammad. Toha ni pun nama Nabi Muhammad. Ada yang bilang Mustafa pun nama Nabi Muhammad. Kan? Lepas tu kita dengar bila syair-syair dilantunkan, dia ada baca seperti ala yasin habibillah. Betul tak? Ala yasin, ke atas yasin, habibillah, kekasih Allah. Siapa yang dimasukkan kekasih Allah itu? Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Toha lagi Mustafa, ila hadratin Nabi Mustafa, Nabi Mustafa Rasulillah. Maknanya Rasulullah tu Nabi yang Mustafa pun antara nama-nama dia. Dan kalau kita tengok kitab terjemahan, ada kitab terjemahan bila dia masuk bab ayat-ayat yang muqata'ah ni, dia tidak menterjemahkan ayat tu punya makna. Dia tidak terjemahkan. Sebab ada yang ulama boleh terjemahkan, dia ada sandaran lah. Tapi yang ada ulama dia mungkin dia tak ada sandaran, dia tak terjemahkan. Dia cuma terjemahkan Yasin. Nanti dia taruh kata apa? Hanya Allah yang maha mengetahui. Ataupun Wallahu a'lam. Dah, itu yang taruh. Wal Quranil Hakim, baru dia terjemahkan. Ayat-ayat macam gini selalu dia buat macam itu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Nanti ayat kedua dia Wal Quranil Hakim, baru dia akan terjemahkan. Ini antara ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi kita tengok kaedah ulama-ulama kita macam mana dia nak kenal ayat-ayat mutasyabihat ni. Ini semua adalah huruf-huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah ni adalah huruf-huruf rahsia. Kalau rahsia macam mana? Diorang boleh tahu. Diorang ada kepakaran dia lah. Maksudnya dia boleh tahu apa yang tersirat di sebalik apa yang tersurat. Baik, kita tengok pula. Kenapa perlu ditakwil ayat-ayat mutasyabihat?
Okey, ayat-ayat mutasyabihat ni yang samar-samar tadi, dia selain daripada kaedah menafsirkan ayat tu, dia juga dikenali sebagai kaedah mentakwil. Mentakwil ni dia lebih deep, lebih deeper daripada tafsir. Ada yang kata takwil dengan tafsir sama, tapi ada pula bilang tak, tafsir dia tak sedalam takwil. Sebab kaedah takwil ni dia lebih mendalam, dan kaedah takwil ni biasanya digunakan untuk ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan takwil kan. Ini tak boleh nak terus terjemahkan, tak boleh. Nanti dia jadi bercanggah dengan ayat-ayat lain dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Sebab dalam Al-Quran dia tak boleh ada percanggahan, dia tak boleh ada kontradik, ayat ni kontradik dengan ayat tu kontradik dengan hadis ini, dia tak boleh. Jadi kalau apa tak boleh, macam mana kita nak tahu? Dia ada kaedah takwil dia panggil. Okey. Kita tengok contoh-contoh dia macam gini. Kaedah takwil ni kan, dari segi prinsip bahasa Arab tidak boleh menukar makna zahir sesuatu perkataan kepada makna yang lain, melainkan jika ada korina. Korina ni petunjuk. Baru dia boleh gunakan. Yang memalingkan ke makna yang bukan zahir. Jadi ada makna yang bukan zahir. Dia ada makna yang mendalam lagi. Itu yang saya bilang, yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dalam konteks ayat-ayat mutasyabihat, ia mengandungi perkataan yang mempunyai lebih dari satu makna. Ayat-ayat mutasyabihat ni dalam bahasa Arab ni, kadang-kadang dia satu ayat, makna dia boleh lebih. Dia boleh banyak makna. Dia boleh jadi gini, dia boleh jadi gitu. Dia boleh, jadi kita nak ambil mana satu. Itu yang pertama dia. Okey. Makna zahir yang tersurat dan makna zahir yang tersirat. Apa yang ditulis tu ada yang tersirat. Ada yang memang zahir tersurat, kita tahu apa makna dia. Itu Muhammad tadi kita panggil lah. Okey, yang perlu, yang diperlukan untuk mentakwilkannya, makna zahir dipalingkan kepada makna yang bukan zahir melalui kaedah takwil. Kerana wujud korina. Korina ni ada petunjuk pada ayat-ayat yang lain ataupun hadis-hadis yang lain. Untuk melakukan sedemikian, iaitu makna zahir itu membawa kepada penyerupaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dia akan berkait tentang sifat-sifat Allah. Ini surah apa? Surah Al-Surah. Dalam Al-Quran juga ni. Allah terangkan. Dengan sesuatu makhluk. Bila dia melibatkan penyerupaan Allah dengan sesuatu makhluk, maka kita kena takwilkan. Sebab Allah tidak sama, tidak serupa dengan apa jua makhluk. Kita tak boleh samakan Allah macam gini, kita boleh bayangkan, tak boleh. Ini dah termasuk bab akidah. Kan? Okey. Lepas tu dia bilang, dan bercanggah dengan ketentuan ayat Muhammad. Dia ada ayat yang jelas, dia akan bercanggah. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. So kita tak boleh nak mengandaikan Allah sama macam apa yang tersurat. Sebab dia akan bercanggah dengan ayat yang lain. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh dia. Okey, prinsip ini menjadi manhaj ahli sunnah wal jamaah, yang tidak berpegang kepada makna zahir pada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Pak Mazhab ni, mereka tidak pegang kepada makna zahir ayat-ayat mutasyabihat kerana dia akan bercanggah. Jadi maknanya dia akan menggunakan kaedah takwil untuk memahamkan dia. Kan? Bolehkah kita mentakwilkan sesuatu ayat tu sedangkan dalam Al-Quran dah ada ayat ni tapi kita kena takwilkan lagi? Boleh, sebab dalam Al-Quran ayat ni ada tapi dia akan bercanggah dengan ayat lain. Jadi kita kena takwilkan dia. Apa dalil dia? Rasulullah SAW pernah mendoakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni siapa? Anak Saidina Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi sebab bapa dia nama Saidina Abbas ni pakcik dia. Dia sepupu Nabi. Dia punya umur jauh lebih muda pada Nabi. Waktu dia kecil-kecil, kan? Nabi pernah doakan dia. Apa yang Nabi buat? Nabi letakkan tangan Nabi dekat atas dada dia. Lepas tu Nabi bacakan dia doa ini.
Doa ini dibaca Nabi ke atas Ibnu Abbas. Sebab itu Ibnu Abbas ni, bila zaman Rasulullah dah wafat, para sahabat nak mengumpulkan Al-Quran, nak apa saja yang berkait dengan Al-Quran, akan panggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mesti nak ada. Sebab dia ada antara sahabat-sahabat yang spesialis bidang Al-Quran. Dia punya khusus tu bidang Al-Quran. Dan dia lebih faham makna yang tersirat di sebalik yang tersurat dalam Al-Quran. Sebab Nabi doakan dia. Nabi letak tangan Nabi, Nabi letak kat dada dia, Nabi doakan dia. Kan? Okey, siapa nak baca doa ini? Ringkas saja doa ini. Ini hadis. Hadis ni berbentuk doa. Nak boleh? Mbak Junaida nak try bacakan doa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid dini wa alimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Wa alimhu ta'wil. Nampak? Ni makna ta'wil ni. Sebab tu dia bacakan ni. Wa alimhu ta'wil. Apa makna alim? Wa alim. Alim ni berkaitan alim lah. Alim ni berkaitan ilmu. Ain lam mim kan ilmu. Rasulullah doakan dia supaya dia berilmu tentang mentakwil ni, dia orang yang berilmu. Doa ni bagus. Saya selalu mulakan kelas saya baca doa ni kalau perasan. Cuma kita ramai lah kan. Saya tak gunakan Allah mafakihu. Hu ni untuk kanak-kanak. Kalau untuk orang-orang lelaki hu lah. Kalau kita nak doakan untuk orang perempuan, Allah mafakiha fiddin wa alimha ta'wil. Tapi dalam kelas selalu nak mulakan, kan tadi lepas baca surah Fatihah, kalau perasan saya selalu baca ni. Allah maftah alaina futu al-arifin wa faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Saya gunakan na tu maknanya kami. Maknanya saya doakan untuk semua yang ada kat kelas ni. Kalau hu untuk satu lelaki, kalau ha satu perempuan, kalau ramai, na lah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna. Kan? Itu kaedah dia dalam bahasa Arab. Okay. Makna doa ni yang bermaksud, ya Allah berikanlah kepahaman kepadanya dalam urusan agama dan ajarkannya takwil. Nampak tak? Ajarkan dia takwil. Maknanya dia yang boleh mentakwilkan ayat-ayat yang tersirat di sebalik tersurat. Ini dia punya ahli dia. Rasulullah sendiri pernah doakan. Maknanya dibolehkan untuk mentakwilkan sesuatu ayat jika dia ada ilmu yang ke tahap yang boleh mentakwilkan dia. Doa ni bagus kalau kita gunakan untuk anak-anak, cucu-cucu kita kat rumah. Saya selalu gunakan doa ini waktu kalau ada orang minta saya tahnik anak atau cucu dia orang kan. Biasa kan orang dapat baby kan, nanti dia minta tolong cukur rambut. Nanti selalunya sebelum cukur rambut saya tahnikkan dulu. Dan waktu tahnik tu memang ini doa yang saya selalu baca. Antara dia lah, antara doa yang saya baca ni dia. Kalau anak bayi tu bayi lelaki, saya akan baca doa ini. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kalau bayi tu bayi perempuan, saya baca Allahumma faqiha. Jangan baca hu, baca ha. Fiddin wa alimha ta'wil. Ini kaedah. Sebab tu kalau kita dengar orang doa jenazah kan, jenazah lelaki, Allahumma fillahu warhamhu. Tapi kalau perempuan tak boleh. Perempuan kena baca Allahumma fillaha warhamha. Ini dari kaedah bahasa Arab. Cara mentahnik tu biasanya diorang akan ambil sama ada madu ataupun kurma. Kan ini yang Rasulullah buat pada cucu dia yang bernama Hasan dan Husain. Mentahnikkan. Ambil sedikit madu, cecah kat jari kecil, jari kecil. Dia bagi apa jari kecil apa? Jari kelengking kan dia bagi. Letakkan dekat langit mulut kita, bacakan doa ini, lepas tu sapukan dekat langit-langit baby tu. Ini kaedah kita mentakwil, mentahnikkan bayi tu. Dia merupakan satu ibadah yang simbolik. Mentahnikkan baby ni, dia sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi pernah buat pada cucu dia. Lepas tu Nabi buat apa lagi? Nabi cukur rambut. Cukur rambut tu, lepas tu dia timbang rambut tu. Sama berat rambut yang dia cukur tu, mesti nak sama berat dengan harga emas yang hari itu. Contohlah bayi tu punya rambut, dia punya berat 0.8 gram. Okey, kita ambil purata dia 1 gram.
Hari itu 1 gram of the gold punya price berapa harga emas. Dekat kedai Ming Seng biar harga emas. Hari yang dia cukur rambut tu. 1 gram berapa puluh dolar. Let's say $70. Maknanya dia punya bapak bayi ni, baby ni, baby bapak ni, kena ambil $70 sedekahkan kepada fakir miskin. Ini simbolik. Untuk apa dilakukan Nabi macam tu? Supaya dengan harapan budak ini, baby ini bila membesar, dia menjadi orang yang kuat bersedekah. Dia tak jadi kedekut. Sebab tu ini ibadah cara simbolik. Kalau kita tengok ibadah cara simbolik waktu kita tawaf, kita akan beristiqlam di depan Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar walillahil hamd. Masa kita tawaf, sampai ke rukun Hajar Aswad, kita akan istiqlam. Itu adalah simbolik kita cium Kaabah punya Hajar Aswad. Sebab tu kalau dapat cium, okeylah. Fine. Tapi kalau tak dapat, jangan risau, jangan sedih. Sebab awak dah istiqlam, dah dikira awak dah cium. Sama juga. Itu pun simbolik mencium. Jadi berbalik kepada tahnik ni, kenapa Nabi gunakan madu dan juga ataupun Nabi kadang-kadang gunakan kurma. Sebab madu dan kurma ni adalah bahan yang manis. Letakkan kat langit-langit mulut baby ni sebagai simbolik benda-benda yang manis ni, bila dengan harapan bila baby ni membesar, mulut dia akan berkata-kata dengan benda-benda yang manis. Maksud pada benda yang manis ni banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak nasihatkan orang. Dia berbual semua yang bermanfaat. Sebab tu letakkan benda manis supaya dia boleh berkata-kata dengan benda yang manis. Dia bukan kita nak baby kita dah besar nanti berkata-kata dengan benda yang tak manis pula. Kalau tak manis ni apa? Suka mencarut, suka mengumpat, suka maki hamun orang. Itu benda yang tak manis. Ini secara simbolik dia. Lepas tu diajarkan pula untuk kita berakikah pula kalau dapat anak. Supaya apa? Anak ni membesar besok, dia pun tak lokek untuk beri orang makan. Akikah ni kita kasih orang makan lah. Sama ada daging mentah ke daging nak masakkan dia ke apa. Buat kenduri ke apa, tak apalah. Pasal memberi orang makan dia pun dapat pahala. Ini doa tentang ilmu takwil tadi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ni hadis sahih. Dia diriwayatkan oleh Ibnu Majah ni. Dia bukan semestinya hadis sahih ni cuma kat Imam Bukhari, Muslim ni tak. Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi pun banyak juga hadis-hadis sahih yang lain. Baik, contoh-contoh takwil ayat mutasyabihat yang dibenarkan daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini kita cakap ahli sunnah wal jamaah ni kita kena faham. Apakah prinsip atau kaedah ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah ni kita berpegang kepada 4 perkara yang penting. Pertama, kita berpegang kepada Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijma' ulama. Pendapat majoriti yang sepakat para ulama. Keempat, kita gunakan kaedah qiyas. Ini kalau nak belajar bab ni, dia kena masuk bab ilmu fiqh. Dia ada kaedah usul fiqh dan sebagainya. Kita tak boleh ikut Quran dan hadis sahaja. Tak boleh. Sebab kepahaman kita akan menyimpang. Mana mungkin kita ikut Quran dan hadis, kita tak nak ikut ijma' ulama, kita tak nak kias, tak boleh. Dia akan bercanggah kepahaman kita. Sebab apa bercanggah? Sebab kita pun tak faham makna bahasa Arab, macam mana kita nak faham isi kandungan Al-Quran. Macam mana kita nak faham hadis sedangkan kita pun tak jumpa Rasulullah SAW. Sebab tu kena ikut ijma' ulama. Kita baca Quran ni pun kita tak ikut cara Nabi baca. Yang kita ingat, kita ni macam belajar ngaji dengan Rasulullah SAW. Tak. Kita ada kaedah, kita ikut kiraat-kiraat. Kiraat-kiraat yang kita ikut, dia ada lebih susul galur. Nanti bab masuk kiraat, saya tunjukkan. Dia punya sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kita macam mana pun tak dapat elak, kita kena ikut kaedah ulama. Sebab baca Quran pun kita ikut ulama. Ulama Imam Hashim. Riwayat Haf. Ini contoh untuk kiraat yang kita baca lah. Ada lain kiraat, ada lain lagi ulama yang lain. Okay, kita tengok contoh ilmu ta'wil ni. Dia akan ta'wilkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Ini contoh, saya ambil beberapa contoh. Contoh daripada Al-Quran ialah, ini ayat saya ambil maksud dia je. Surah At-Taubah ayat 67.
Mereka lupa akan Allah, maka Allah lupakan mereka. Ini ayat Al-Quran surah Taubah ayat 67. Lepas tu kalau nak ambil surah As-Sajdah, dalam terjemahan dia ada ayat yang berbunyi terjemahan dia, sesungguhnya kami telah lupakan kamu. Itu cara dia nak faham. Kalau kita ambil literal meaning, mereka lupa akan Allah, maka Allah lupakan mereka. Ini cara dia. Sebab Allah tak lupa. Sebab kita kena faham kaedah ni dulu. Kalau kita kata Allah ni pelupa, bermakna kita bermasalah dalam bab akidah. Sebab pelupa ni adalah sifat kekurangan. Allah, dia maha suci daripada segala kekurangan. Kalau dia pelupa, dia bukan Tuhan. Kita kena faham bab akidah ni dulu. Makna dia sebenarnya sesungguhnya kami, yakni Allah telah melupakan kamu ni, maknanya takkan Allah lupa pada kita. Allah tak pernah lupa kepada setiap makhluk dia. Jadi kena takwilkan ayat ni. Persoalan timbul, adakah lupa yang erti kata yang zahir, yang diketahui umum sesuai untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mana mungkin Allah ni pelupa. Jadi dia tak sesuai. Oleh kerana makna zahir dari perkataan lupa itu dinilai tidak sesuai dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha sempurna dari sifat kelemahan, dan golongan Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada pendapat erti ayat ini perlu ditakwilkan ke makna yang lebih sesuai. Dia kena takwil, ayat ni kena takwilkan kepada makna yang lebih sesuai, iaitu meninggalkan. Tambahan pula, Allah SWT sendiri telah menafikan sifat lupa bagi dirinya dalam ayat, dan tidaklah Tuhan engkau itu pelupa. Surah Maryam ada ayat yang berbunyi, dan tidaklah Tuhan engkau itu pelupa. Allah tidak pelupa, tapi ayat tadi kata Allah terlupa. Kan dah jadi kontradik. Surah Taubah kata Allah akan lupakan kita. Sesungguhnya kami, yakni Allah telah lupakan kamu. Adakah Allah ni pelupa? Dia punya penerangan ayat ni ada pada surah Maryam ayat 64, dan tidaklah Tuhan engkau itu pelupa. Allah tak ada sifat pelupa. Dia bab akidah ni, Allah dia tak boleh ada sifat kekurangan. Kalau ada sifat kekurangan, dia bukan Tuhan. Kan? Jadi kita kena faham bab ini semua ayat Quran melibatkan bab akidah, melibatkan bab kita punya ilmu fiqh. Bukan saja membaca tapi banyak bidang-bidang lain. Baik. Adapun contoh hadis pula kita ambil. Contoh hadis daripada Imam Muslim punya hadis. Yang perlu ditakwil ialah hadis kursi, di mana hadis ni kena takwil. Di mana Allah SWT telah berfirman, wahai anak Adam, aku sakit tapi engkau tidak menziarahiku. Anak Adam berkata, ya Tuhanku, bagaimana hendak aku ziarahimu sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Allah menjawab, tidakkah engkau tahu bahawa hamba-Ku si fulan itu sakit, tetapi engkau tidak pergi menziarahinya? Tidakkah engkau tahu jika engkau menziarahinya, nescaya engkau dapati aku berada di sampingnya? Jadi benda ni kita kena takwilkan. Sebab kalau kita tak takwilkan, ini hadis kursi ni maksudnya firman dia daripada Allah SWT. Yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW. Ini kaedah hadis kursi. Hadis kursi dengan hadis Nabawi tak sama. Hadis Nabawi ucapan Rasulullah. Ini ucapan Allah, cuma Rasulullah sampaikan. Itu hadis kursi. Sebab tu dia gunakan di mana Allah SWT telah berfirman. Allah dah ucapkan. Apa Allah ucapkan? Wahai anak Adam, aku sakit. Adakah Allah ni boleh sakit? Kalau dia sakit, mana tak kuat? Dia ada penyakit. Itu bukan Tuhan. Tuhan maha suci daripada segala benda-benda macam ini. Tapi yang dimaksudkan aku sakit ni, maksud dia hamba dia sakit. Bukan Allah yang sakit. Sebab tu Allah suruh kita ziarah orang sakit. Ini sebab tu kita ni orang-orang Melayu Islam kan digalakkan untuk ziarah orang sakit kat rumah ke hospital ke kan. Sebab tu Allah jawab, tidakkah engkau tahu bahawa hamba-Ku si fulan itu sakit, tetapi engkau tidak pergi menziarahinya?
Maknanya kita dianjurkan untuk menziarah orang sakit. Yang sakit ni hamba Allah sebenarnya, bukan Allah. Lepas tu, tidakkah engkau tahu, jika engkau menziarahinya, nescaya engkau dapati aku berada di sampingnya. Takkan Allah boleh ada kat sebelah orang sakit berkatil. Kalau nak based on literal meaning lah. Jadi maksudnya, dapati aku berada di sampingnya, maknanya rahmat Allah berada di samping orang yang sakit. Dan orang yang ziarah dia pun mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara kaedah ulama-ulama kita nak memahamkan sesuatu ya, ayat-ayat yang mutasyabihat. Dia tak jelas apa tak? Mana pula jelas Allah sakit? Apa maksud Allah sakit? Lagi satu ni lah. Walaupun hadis ini secara jelas menggunakan perkataan sakit pada Allah SWT, namun ia bukan merujuk kepada maknanya yang zahir. Kerana ia bercanggah. Kalau ambil rujuk makna yang zahir, dia akan bercanggah. Bercanggah dengan apa? Dengan kekuasaan Allah SWT. Dengan keagungan Allah SWT. Mana mungkin Allah sakit? Kalau Allah sakit, dia bukan Tuhan. Mustahil Allah sakit. Sama juga dengan Allah berada di sampingnya, bukan betul-betul Allah duduk kat sebelah orang sakit tu, bukan. Berada tu dia bermakna rahmat Allah akan berada di samping orang-orang yang sakit tu, bermakna kalau kita ziarah dia, kita pun dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah nak faham dari sudut mutasyabihat ni. Okay, kita ambil lagi contoh. Mengapa wujudnya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran dan hadis? Okay, kenapa ada ayat-ayat yang samar-samar ni? Kan bagus kalau tak ada, terus jelas saja Muhammad. Okay. Sebahagian pihak mungkin bertanya, mengapa Allah dan Rasulnya menggunakan lafaz mutasyabihat jika ia boleh mengelirukan? Kalau dia boleh mengelirukan, kenapa Allah gunakan? Tidakkah Rasulullah SAW diutus untuk menerangkan, bukan untuk mengelirukan? Jika Rasulullah SAW mengetahui lafaz mutasyabihat akan mengelirukan orang, kenapa Rasulullah SAW tidak menjelaskan sesuai dengan tugasnya? Ini kalau kita nak fikir secara based on logik akal kita. Tapi bukan itu yang Allah kehendaki. Sebenarnya ada benda yang hikmah di sebalik dia. Kita jangan ikut pada akal kita saja. Kita kena ikut pada pengetahuan para ulama. Macam mana mereka memahaminya. Para ulama yang membenarkan takwil menjawab dengan menjelaskan. Menjelaskan berbagai hikmah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya berbicara demikian. Dia ada hikmah-hikmah yang tersirat. Kita tak tahu apa hikmah dia. Antaranya yang saya boleh cakap, antara hikmahnya Allah gunakan ayat yang tersirat di sebahagian tersurat, yang tersirat di sebahagian tersurat ni adalah untuk kita berfikir. Agama Islam ni agama yang perlu menggunakan akal untuk kita fikir. Sebab tu kalau kita dengar bahasa Melayu pun banyak digunakan makna-makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Untuk kita fikir apa makna dia sebenarnya. Ini semua macam dalam bahasa Melayu kita belajar bab perumpamaan kata. Perumpamaan kata ni adalah kata-kata yang kita tak faham kecuali ada penerangan daripada orang itu. Baru kita nampak dari sudut bahasa. Sebab kalau kita tengok orang-orang yang dah ahli muzik, diorang buat seni kata muzik, kadang-kadang kita tak faham pasal diorang orang seni, diorang punya bahasa seni ni, kadang-kadang kita pun keliru. Dan kita perlukan penerangan daripada orang seni juga. Apa makna yang dia maksudkan. Dia ada lagu macam, contoh macam lagu Kenny, Remy dan Martin. Dia pernah nyanyi lagu apa? Ku petik bintang, bintang. Pernah dengar tak lagu tu? Adakah itu bermaksud Kenny, Remy dan Martin ini, dia tiga-tiga orang penyanyi kan? Dari Malaysia lah, dia dari Sabah. Adakah ketiga-tiga Kenny, Remy dan Martin ini betul-betul boleh petik bintang? Benda yang mustahil lah. Itu kata-kata mutasyabihat tu. Itu cuma kiasan saja. Maksud dia petik bintang-bintang ni maknanya dia meletakkan harapan yang tinggi setinggi bintang. Ini makna dia yang Muhammad. Kita tak boleh ambil, Kenny, Remy dan Martin boleh petik bintang.
Jadi benda yang mustahil lah kalau dia boleh petik bintang. Kan? Jadi ayat-ayat Quran pun macam gitu. Kita kena gunakan akal kita untuk fikir apa yang dimaksudkan ku petik bintang-bintang. Maknanya dia meletakkan harapan yang setinggi-setinggi bintang. Ini contoh dia. Dan Al-Quran banyak ayat-ayat yang perlukan takwil dan terjemahan daripada para ulama. Sebab tu nak faham Al-Quran ni kena faham melalui kaedah para ulama-ulama kita yang terdahulu. Macam mana mereka memahaminya, kita kena ikut kaedah mereka. Baik. Antara hikmah tadi kenapa Allah gunakan ayat-ayat mutasyabihat, Rasulullah pun guna ayat mutasyabihat, kan? Dia bukan nak kelirukan kita, tak. Antara hikmahnya ialah yang pertama, lafaz-lafaz ini digunakan sebagai ujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Sama seperti semua perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Ini ada ujian, tak? Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji sejauh manakah mereka berdiri di atas batasan yang telah ditetapkan dan kemampuan untuk mengikut apa yang telah diperintahkan kepada manusia. Sebab manusia kadang-kadang hari ini banyaklah, kan, nak cakap pun susah juga. Dah tak ramai yang ikut perintah dan ketentuan Allah SWT. Atau mereka akan melampaui batas. Dah banyak dah manusia yang melampaui batas. Allah suruh buat gini, dia buat gitu. Bercanggah dengan apa yang diperintah. Dan mengikut yang mutasyabihat yang samar-samar. Dia jadi bercanggah bila dia ikut yang samar-samar itu, sehingga menyesatkan orang lain. Sebagaimana dalam ayat 7 dari surah Ali Imran tadi, yang tadi Kak Mumtaz baca. Kalau kita tak faham kaedah ini, kita ikut yang mutasyabihat, yang samar-samar ni, kita boleh sesatkan orang lain. Dah kita sesat tak apa, orang lain pun kita seret dia jadi sesat juga. Ini yang kita tak nak. Sebab tu dia memerlukan ilmu, nak menyampaikan sesuatu ni perlu ada ilmu. Sebab tu saya adakan kelas ulumul Quran ni supaya kita dapat benda-benda yang macam gini. Pentingnya ilmu. Ini baru ulumul Quran. Saya belum masuk lagi buat ulumul hadis. Ada lagi huraian-huraian hadis dan sebagainya. Sebab para ulama mengambil sumber hukum melalui Al-Quran dan hadis. Bukan Quran saja, hadis pun penting. Baik, hikmah kedua pula. Ialah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih dan tinggi tahap kesusastraannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa Arab yang jelas lagi menjelaskan. Ini ada dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat ke-195. Maknanya nilai mutu bahasa Arab, dia punya value was very high. Jadi kalau kita nak faham agama Islam, tidak mesti belajar bahasa Arab. Sebab dia terkait dengan kepahaman agama Islam melalui Quran dan hadis. Bukan sekadar terjemahan bahasa Melayu kita boleh faham, tak. Dia ada nak kena faham bahasa Arab. Kenapa nak kena faham bahasa Arab? Sebab Al-Quran tu turun dalam bahasa Arab. So we got no choice, kita kena belajar bahasa Arab. Kita tak boleh nak belajar melalui terjemahan. Terjemahan tu bahasa Melayu. Kadang-kadang ada benda yang tak sesuai untuk nak diterjemahkan. Jadi kita kena ada kaedah-kaedah dia untuk faham Al-Quran. Jadi melalui bahasa Arab. Lagi kita tengok hikmah yang ketiga pula, ialah Al-Quran berperanan sebagai mukjizat. Ini yang dikatakan mukjizat. Sebab itu Allah Subhanahu Taala mencabar mereka yang ingkar akan kebenaran Al-Quran sebagai kitabnya, supaya mendatangkan yang seumpamanya dari segi keindahan, daripada segi kesusastraan, dari sudut bahasa sastra dia, dan juga sekalian yang bersangkut paut dengan ketinggian dan keindahan bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia punya value was very high. Sebab tu Allah pilih bahasa Arab untuk turunkan Al-Quran. Sebagaimana yang telah difirmankannya. Dan jika kamu meragui apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, maka kamu datangkanlah suatu surah yang seumpamanya. Allah cabar orang-orang kafir Quraisy.
Dan panggillah saksi-saksi ataupun pembantu-pembantu kamu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Kenapa Allah cabar orang-orang kafir Quraisy? Sebab ketika wahyu turun, waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu ni, banyak orang-orang kafir Quraisy memperolok-olokkan Al-Quran. Ada yang sampai ketawakan Nabi Muhammad. Dia bilang Nabi Muhammad dah gila. Dia bilang Nabi Muhammad ni yang tulis sendiri Al-Quran. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad ni Nabi Ummi. Nabi yang buta huruf. Itulah kelebihan hikmah dia. Kalau Nabi pandai tulis, lagi teruk dituduh. Jadi antara hikmahnya Nabi tak pandai tulis supaya dia tidak dituduh. Tapi itu pun orang-orang kafir Quraisy masih tuduh Nabi yang pandai-pandai tulis Al-Quran. Baik. Barulah ayat ini turun. Asbabun nuzul, sebab apa ayat ini turun? Sebab kejadian Nabi diperolok-olokkan, diperlekehkan melalui Al-Quran. Lepas tu Allah cabar semua orang-orang kafir Quraisy. Sebab ketika itu orang-orang kafir Quraisy memang banyak penulis-penulis syair yang hebat-hebat. Ahli bahasa Arab hebat-hebat. Allah cabar mereka. Datangkanlah satu surah yang seumpamanya. Dan panggillah saksi-saksi pembantu kamu. Panggil, berapa banyak nak panggil-panggil. Dalam ayat lain ada tau. Dia sebut, panggillah saksi-saksi kamu daripada seluruh manusia yang ada kat muka bumi ni, termasuk jin pun boleh panggil. Orang nak panggil jin tolong awak pun boleh. Cuba buat. Diorang tak termampu buat. Padahal diorang hebat dalam bab sastra bahasa Arab, dalam bab syair. Tapi Al-Quran ini jauh lebih hebat daripada diorang punya sastra. Maknanya lebih hebat Al-Quran lagi. Sampai orang kafir Quraisy tak mampu nak buat. Diorang surrender. Diorang tak boleh buat. Baik. Jika Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa Arab yang biasa, ia tidak akan mengandungi nilai kehebatan untuk mencabar golongan mereka yang menolaknya. Kalau dia turunkan dalam bahasa biasa, tak ada mutasyabihat, maknanya tak ada bezalah dengan bahasa-bahasa Arab untuk orang-orang kafir Quraisy yang tulis syair dan sebagainya. Dia tak ada kehebatan untuk mencabar golongan mereka yang menolak. Namun ini bukan bererti seluruh Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang tinggi nilai kesusteraannya sehingga boleh dipahami oleh manusia biasa. Ini kita kena faham. Dia ada bahasa-bahasa yang orang Arab sendiri pun tak boleh faham. Sebab tu ilmu terjemahan ni just a translation saja. Baik. Al-Quran mengandungi berbagai jenis ayat. Dan di antaranya ialah ayat Muhammad yang jelas tadi saya bilang tadi. Yang jelas tanpa perlu ditakwil. Baca kita boleh faham. Dan ada juga ayat-ayat mutasyabihat yang perlu diperjelaskan atau ditakwil. Ditakwil maknanya ditafsir. Tapi tafsir secara lebih mendalam in detail. Seperti yang difirmankan dalam ayat 7 dari surah Ali Imran tadi yang Kak Mumtaz baca. Baik. Seterusnya pula kita tengok saya punya ni dulu. Hikmah yang keempat ialah untuk mendekatkan kepahaman makhluk tentang Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka mudah untuk beriman dengannya. Oleh kerana makhluk terbiasa dengan perkara yang mereka terapkan melalui deria mereka, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan sesuatu yang dapat mereka fahami dengan cara sedemikian. Sebagai contoh, ialah menggambarkan syurga dengan nikmat makanan, buah-buahan, sungai dan lain-lain. Itu cuma gambaran saja yang Allah cerita tentang keindahan syurga. Itu cuma gambaran. Ini adalah bahasa-bahasa majaz. Kiasan. Jadi kita indahnya syurga tu. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk berlumba-lumba mendapatkan syurga tu. Walaupun pada hakikatnya syurga itu sesuatu yang Rasulullah SAW telah sabdakan. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Maknanya the beauty of the syurga ni, dia tak pernah lihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga dan tak pernah terlintas pun ke hati kita. Tapi Allah gunakan ayat-ayat yang gambaran ni tadi, mutasyabihat ni, sebagai ada taman-taman kat dalam syurga, ada buah-buahan, ada sungai mengalir dengan air madu kan. Ini semua cuma gambaran saja. Sedangkan pada hakikatnya Rasulullah dah bilang,
kita tak boleh terlintas betapa indahnya syurga. Rasulullah dah pergi syurga. Tak? Pada peristiwa Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Dah sampai dah. Syurga. Dah sampai dah neraka. Dah tengok dah macam mana orang-orang dalam neraka disiksa. Dan Rasulullah tak sampaikan kepada kita tentang azab-azab tu. Sama ada kita sedar dan tak sedar. Kadang-kadang kita ni ambil ringan je lah kan. Itu masalah dia lah. Kita ingat benda ni macam main-main. Ya tak. Apa yang Rasulullah dan Allah telah ucapkan semualah benda yang benar-benar akan terjadi. Garanti terjadi. Baik. Mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Tidak berada dalam masa, tidak di atas dan tidak di bawah dan sebagainya. Al-Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah disepakati oleh jumhur para ulama salaf dan khalaf yang muktabar. Maknanya mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena faham ada ayat yang berbunyi Allah berada di atas arash. Itu pun ayat-ayat mutasyabihat. Berada di atas arash tu bukan bermakna Allah duduk ke atas arash. Sebab Allah tidak memerlukan arash. Allah Maha Kaya. Dia tak perlukan siapa-siapa. Arash ni pun makhluk dia. Dia yang ciptakan. Lepas tu dia nak perlukan makhluk dia buat apa. Tapi sebaliknya Allah ciptakan kita sebagai makhluk. Allah pun tak perlukan kita. Sebaliknya kita makhluk yang perlukan Allah. Kita kena sembah dia, kita kena berakidah dengan dia, kita kena mohon dengan dia. Allah tak perlukan kita. Orang ingat Allah cipta kita, ni Allah perlukan kita. Kita tak solat Allah jadi miskin. Tak. Allahu Ghani. Ghani ni Maha Kaya. Dia tak perlukan makhluk dia. Jadi kalau kita kata Allah duduk di atas arash, maknanya Allah memerlukan arash untuk dia duduk. Ambil ayat Quran cakap Allah istawa, duduk, istawa dan bulan duduk alal arash, duduk di atas. Istawa duduk di atas tu bermaksud menguasai arash. Ini yang ditakwilkan bukan duduk tapi menguasai arash. Maknanya semua anda Allah berkontrol. Kalau arash tu makhluk yang paling besar Allah cipta, dia cover the whole universe, Allah boleh menguasai, apalagi kita yang kat bumi kecil-kecil ini lagi mudah pada Allah. Kan? Ini dalam bab akidah pula. Al-Quran dari sudut akidah. Dalam Al-Quran ada mengatakan yadullahu fawqa aydihim. Ya, ini tangan Allah di atas tangan mereka. Maksud tangan tu pun kena takwil. Kita tak boleh kata tangan Allah di atas tangan mereka. Kita kena faham asbabun nuzul, sebab apa ayat ni turun. Ayat ni turun semasa perjanjian Hudaibiyah. Yang mana Rasulullah SAW telah mengantar Sayyidina Uthman untuk membuat peace talk. Pasal Rasulullah hantar Sayyidina Uthman ni buat peace talk, negotiate, nak masuk buat umrah waktu itu. Tapi ditahan di Hudaibiyah. Siapa yang dah biasa pergi Hudaibiyah buat umrah mesti mutawif dah ceritakan tentang cerita ni. Rasulullah tak dapat masuk. Jadi hantar Sayyidina Uthman. Sampai Sayyidina Uthman turun. Kenapa Rasulullah hantar Sayyidina Uthman tak hantar Sayyidina Umar? Umar kan bagus, garang sikit. Rasulullah lebih tahu kenapa Uthman. Sebab orang-orang Mekah ketika itu rata-rata kebanyakannya adalah saudara mara Sayyidina Uthman. Dia pergi sepupu, dia pergi pakcik masih ada kat Mekah. Jadi kalau hantar Sayyidina Uthman lebih selamat lah. Kan? Kalau tidak hantar sahabat-sahabat lain nanti dia berjadi pembunuhan dan sebagainya. Tapi orang-orang kafir ni, diorang kidnap saja Sayyidina Uthman. Lepas tu diorang sebarkan yang diorang dah bunuh Sayyidina Uthman. Dengan nak gertak Nabi lah supaya Nabi balik Madinah, balik tak jadi buat umrah. Tapi Nabi tak kalah gertak. Apa Nabi buat? Nabi berbai'ah dengan semua para sahabat. Mereka bai'ah ni maknanya bersumpah setia yang diorang akan attack kota Mekah kalau betul Sayyidina Uthman dibunuh. Itu yang buat orang-orang kafir Quraisy takut. Diorang keluar daripada kota Mekah, diorang adakan perjanjian Hudaibiyah. Bila diorang dengar Rasulullah nak rempuk masuk sebab nak balas dendam, diorang bunuh Uthman. Nak bunuh Sayyidina Uthman. Jadi waktu perjanjian itu, dia bai'ah tu, diorang letak tangan diorang macam bersalaman, janji setia, waktu itulah ayat ini turun. Yadullahu fawqa aydihim. Itu asbabun nuzul dia. Perjanjian Hudaibiyah.
tangan Allah di atas tangan mereka. Maksud tangan ini adalah kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Allah lebih maha berkuasa untuk menghancurkan orang kafir ini. Kan? Maknanya Allah pun akan bersama-sama hancurkan. Kalau Rasulullah nak hancurkan orang kafir ini, Allah akan bersama-sama juga. Itu yang dimaksudkan. Bukan makna tangan Allah, Allah boleh letak tangan atas tangan sahabat. Bukan. Kita tak boleh ada, pasal ni ayat mutasyabihat. Kita tak boleh ada pemikiran yang Allah ni pada tangan macam kita. Tak boleh. Allah tidak menyerupai mana makhluk dia. Kalau dia pada tangan macam kita punya tangan, itu bukan Tuhan. Mustahil Allah cipta kita sebagai makhluk dia. Allah pun macam kita juga. Mustahil orang yang buat meja tu, dia cipta meja, dia buat meja, muka dia pun macam meja juga. Mustahil. Sebab tu ini ayat mutasyabihat. Jadi untuk mentakwilkan ayat mutasyabihat ni, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ni mengatakan apa? Yang dikatakan tangan Allah di atas tangan mereka adalah ayat-ayat mutasyabihat yang perlu ditakwilkan kepada kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini kaedah dia. Atau saya nak ambil tangan cara bahasa mudah. Kita ambil bahasa Melayu lebih mudah faham. Kalau saya bilang Singapura ini di bawah tangan PAP. Apa boleh faham tak apa maksud Singapura di bawah tangan PAP? Adakah PAP ada tangan? PAP tak ada tangan. Yang ada tangan, Lee Hsien Loong memang ada tangan lah. Tapi bukan PAP yang ada tangan. Tapi kita boleh cakap Singapura di bawah tangan PAP. Maknanya di bawah kekuasaan PAP. PAP yang mentadbirkan Singapura ni, dia boleh gubal undang-undang, dia boleh adakan undang-undang untuk negeri sebab dia yang berkuasa. Kalau kat Malaysia kita cakap negeri Kelantan. Negeri Kelantan di bawah tangan PAS. Itu pun mutasyabihat. Kita tak boleh cakap PAS ada tangan. Tak, PAS tak ada tangan. Yang ada tangan Nik Aziz ada tangan. Bukan PAS. Maksudnya negeri Kelantan di bawah tangan PAS ni, maksudnya di bawah kekuasaan parti PAS. PAS sekarang kan dia perintah negeri Kelantan. Ini contoh. Sebab tu kita kena faham bahasa Arab dalam ayat-ayat yang mutasyabihat ni. Lebih-lebih lagi yang bersangkut paut dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Memahami kata-kata ulama salaf. Ulama-ulama salaf maknanya ulama-ulama yang 300 tahun yang pertama tu. 300 tahun setelah Rasulullah wafat, 300 tahun hijrah, semua ulama-ulama yang berada 300 tahun pertama itu semua adalah ulama salaf. Dia panggil salafus soleh. Sebahagian ulama salaf yang tidak mahu mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Ada yang tak nak mentakwilkan. Ada yang mentakwilkan. Dia bilang tangan Allah di atas tangan mereka, maknanya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu yang mentakwilkan. Tapi ada juga yang tak nak takwil. Mereka hanya sekedar yang tak nak takwil ni, hanya sekedar mentakwifkan saja. Mentakwif ni apa? Dia serahkan kepada Allah SWT seperti mana yang tersurat pada zahir ayat. Dia serahkan. Allah lebih maha mengetahui benda ni. Ayat-ayat mutasyabihat, diorang tak nak takwil. Diorang cakap, Allah lebih maha mengetahui. Dan serahkan. Itu kaedah dia. Tapi hari ini kita tengok, dia orang kata diorang takwif apa yang tersurat. Tapi bila diorang nak takwif, nak faham apa yang tersurat tu, dia bilang Allah berada di atas arash. Maknanya Allah duduk atas arash. Pada hakikatnya, mentakwif ni, dia tak kata pun duduk. Dia serahkan. Itu urusan Allah. Kan? Macam mana kita tak tahu. Apa maksud dia? Hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi yang nak mentakwilkan, dia mentakwilkan duduk sebagai duduk atas aras ni maknanya sebagai menguasai aras. Okey, ini bermaksud mereka menggunakan ayat itu tanpa penekanan dan perbahasan kepada ayat-ayat yang mutasyabihat dan tidak mentakwilkannya. Dia tak akan takwil. Dengan takwil yang terperinci kerana mereka tidak suka membicarakan perkara-perkara mutasyabihat secara berlebihan. Sebab ayat ni sama-sama, mereka tak suka. Nak berlebih-lebih bila Allah tak kata Allah duduk, Allah cuma kata istawa saja. Istawa bukan bermakna duduk, istawa boleh jadi macam-macam makna. Dia ada 15 makna istawa sebenarnya dalam Al-Quran. Istawa, istaula, semua ada makna-makna yang berbeza. Kalau kita nak solat,
Nah, biasanya imam akan cakap istau lis-solah yarhamakumullah. Istau tu pun bukan duduk. Takkan nak solat imam suruh kita duduk. Maksud istau pun istaula ke istawa ni daripada rukun yang sama. Istau ni maknanya dia suruh rapatkan saf kita. Kita nak mulakan solat. Itu maksudnya. Okey, saya ambil lagi sikit lagi ni. Dah berapa bulan 10.30 lagi InsyaAllah kita habis pukul 10.30 je nanti. Okey, kedua ialah ulama salaf yang berkata sedemikian atas dasar pegangan mereka dengan kaedah tafwid. Mana mereka tak nak mentakwilkan, mereka menyerahkan pada Allah SWT. Itu tafwid. Nah, apabila berinteraksi dengan nas-nas yang mutasyabihat dan prinsip ini diguna pakai hanya selepas mereka mensucikan Allah SWT dari segala persamaan dengan makhluk. Diorang tak nak. Diorang tak nak tersalah tafsir, tersalah takwil nanti dia dah menyamakan Allah dengan makhluk. Tak boleh. Dengan erti kata lain, mereka mentakwil dengan takwil ijmali. Takwil ni pada pecahan dia. Yang ni dia panggil takwil ijmali, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai segala makhluk dan apa jua penyerupaan dengan makhluk tidaklah dimaksudkan makna zahirnya, walaupun mereka sebenarnya tidak ditetapkan secara khusus. Ini ayat mutasyabihat ni dia banyak melibatkan bab akidah sebab dia banyak menyentuh tentang sifat-sifat Allah. Nah, ada orang cakap bila kita kata Allah Maha mendengar, kita pun dengar juga. Betul. Tapi kita tak boleh samakan Allah punya dengar macam kita punya dengar pakai telinga. Tak sama kalau Allah pun ada telinga macam kita dah menyerupakan Allah dengan makhluk dia. Jadi Allah ni macam mana? Wallahu a'lam. Kita tak dapat nak gambarkan macam mana Allah. Yang penting kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman maknanya kita percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui akidah sifat 20, kita belajar macam mana nak percaya pada Allah. Pertama, Allah wujud. Kita kena percaya Allah ada. Padahal kita tak nampak pun mana Allah. Tapi kita kena percaya. Itu dia panggil rukun iman. Percaya pada Allah. Allah wujud. Allah bakak kekal. Maksud kekal tak? Kekal sampai bila-bila. Hatta dunia kiamat pun Allah tetap ada. Allah tak akan musnah. Itu kepercayaan. Sebab bab rukun iman ni, bab akidah, dia melibatkan tentang kepercayaan diri kita. Kepercayaan dalaman. Tentang apa? Percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Al-Quran, percaya pada Rasul, percaya pada qada dan qadar, percaya pada hari kiamat. Kalau bab rukun Islam lain. Rukun Islam, dia bukan melibatkan kepercayaan, tapi dia melibatkan tentang perbuatan kita pula. Kita kena ucapkan 2 kalimah syahadat. Itu perbuatan kita ucap. Kita kena solat. Kita kena buat solat. Maknanya kita kena puasa. Kita kena zakat. Kita kena menunaikan ibadah haji dan umrah jika ada kemampuan. Maknanya kita kena buat benda tu. Ini rukun-rukun Islam. Dipanggil dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Tapi kalau rukun iman tadi dipanggil dalam ilmu akidah, dia bukan perbuatan tapi dia melalui kepercayaan. Kita percaya pada malaikat. Padahal kita tak nampak pun malaikat. Tapi kita percaya adanya malaikat. Lepas tu nak beri gambaran pada orang yang tak percaya Tuhan ni kadang susah. Mana Tuhan? Nak tengok. To them, seeing is believing. But to us, not seeing is believing. The iman is the believing. Iman kita tak boleh nampak. Diorang nak tengok Allah, baru diorang boleh percaya wujudnya Allah. Macam mana kita nak tunjukkan diorang kalau orang tanya kita, macam mana Allah? Kita nak sembah Allah, kita tak nampak macam mana, ada ke Allah wujud ke? Ni orang-orang macam ini bahaya dia punya akidah. Dia nak tengok Allah, awak suruh dia tengok dia punya roh. Sebab orang kafir ni pun, orang-orang yang bukan Islam pun dalam percaya manusia ni ada roh. Kalau tak ada roh, kita mati. Suruhlah doktor-doktor ni, siapa yang pakar-pakar bedah, pakar x-ray ni, suruh dia x-ray kat mana ada roh kita ni. Dia boleh nampak tak roh kita? Dia boleh x-ray tulang kita, dia boleh scanning kita punya urat, tapi roh dia tak boleh nampak. Kalau roh yang Allah cipta pun dia tak mampu lihat,
macam mana dia nak lihat Allah yang menciptakan roh. Ini dah melibatkan bab akidah. Kalau nak masuk bab ni, kena masuk bab ilmu akidah punya perbahasan lah maksudnya. Okay. Dengan arti kata lain, mereka mentakwil dengan takwil ijmali, iaitu Allah SWT tidak menyerupai. Allah tak akan menyerupai segala makhluk. Tak ada satu pun makhluk yang menyerupai Allah SWT. Walaupun kita kata Allah maha mendengar, tapi maksud pengertian kita dengarnya Allah bukan melalui telinga. Selalu kita ingat dengar aja pakai telinga. Tak. Dengar tak semacam telinga. Nah, kalau kita kata kita bertasbih memuji Allah pakai mulut, awak ingat makhluk Allah yang lain tu puji pakai mulut. Pernah dengar hadis Rasulullah kata Jabal Uhud itu pun boleh bertasbih. Maknanya gunung pun boleh bertasbih. Sebab dia pun makhluk Allah. Allah yang ciptakan gunung ganang. Jadi kawan nak samakan gunung dengan manusia. Macam mana ni Nabi kata dia bertasbih. Tak ada pun mulut dia bertasbih macam mulut kita. Sebab tu tak sama. Jabal Uhud pun tak sama. Kita nak sama dengan Allah dengan kita. Lagi jauh beza. Baik, segala makhluk dan apa yang menyerupai dia tak akan sama. Walaupun makna sebenarnya tidak ditetapkan secara khusus. Ini kaedah dalam bab akidah pula. Sentuhan Al-Quran melalui bab akidah. Sebab Al-Quran ni dia akan merangkumi banyak bab. Bukan saja bab ibadah, tentang solat, puasa, tak. Dia juga menyentuh tentang bab akidah. Dan dia juga menyentuh tentang bab ilmu tasawuf dan sebagainya. Nanti kalau ada masuk ayat-ayat yang bab tasawuf, bab ilmu fiqh dan sebagainya, saya akan masukkan juga. Okey, ketiga ialah yang dimaksudkan dari hadis. Itu ialah mengakui apa yang zahir pada lafaz tetapi bukan pada makna. Fahamilah kamu akan nas dari ayat-ayat yang mutasyabihat seperti mana dilafazkan tanpa menyentuh makna sebenar. Sebab dia mutasyabihat. Yang dikendaki dan tanpa membahaskan atau bertanya maksud yang sebenar. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud tangan Allah di atas tangan mereka. Tadi saya dah baca ayat tu. Yang mana dia bilang yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan. Bukan bermakna tangan Allah ada tangan atas mereka, bukan. Tadi saya dah bilang. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Bersemayam bukan bermaksud duduk di atas arasy, maknanya menguasai atas arasy. Maknanya semua anda dia punya kontrol. Arasy ni apa benda tau? Arasy ni adalah makhluk yang paling besar Allah mencipta. Dan dalam arasy ni semua universe yang ada. Planet-planet semua. Dia orang ni terangkung dalam arasy. Kalau yang arasy ni Allah dah boleh menguasai, apalagi yang dalam ni lagi kecil-kecil. Apalagi bumi. Bumi ni pun antara planet yang bukan besar, dia kecil. Nak berbanding dengan matahari, dengan planet-planet yang lain, lagi besar planet lain daripada bumi. Dan kita pula, kalau nak banding pada bumi, lagi setitik pun tak tahu macam mana nak taruh dot dalam bumi, muka kita ni. Kita tengok dunia punya map ni, Singapura punya map pun dah setitik je. Kita dalam Singapura tak tahu macam mana suku titik ke 0.0001 titik pun saya tak tahu mana nak draw. Lagi kecil lah maknanya kita ni. Okay. Melalui pernyataan di atas tadi, seolah-olah ulama salaf mahu berkata, kamu membaca pembacaannya secara zahir tanpa membicarakan makna lafaz tangan dan bersemayam yang mutasyabihat dan tanpa diterjemahkan maksudnya. Dah tak boleh terjemahkan lagi maksud dia. Ini ulama-ulama salaf, maknanya ulama-ulama yang 300 tahun pertama. 300 tahun pertama termasuk siapa? Termasuk semua imam-imam mazhab. Termasuk mazhab Imam Syafi'i juga. Sebab Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Dia wafat tahun 204 Hijrah. Maknanya dia pun dalam lingkungan yang 300 tahun yang pertama. Dari itu kata-kata ulama salaf ini sama sekali tidak menunjukkan bahawa mereka berpegang kepada makna zahir makna dia kan, nas ayat-ayat mutasyabihat. Mereka tak pegang. Ulama-ulama tak pegang, maknanya dia orang tak ikut yang apa yang zahir ayat dia. Dia mesti nak ambil makna yang tersirat dia. Kerana pada hakikatnya semua para ulama mentakwil ayat-ayat mutasyabihat walaupun sekadar ijmali. Mereka berpendapat bahawa makna yang zahir tidak dikehendaki dalam ayat mutasyabihat. Makna zahir ni tak diperlukan dalam ayat mutasyabihat.
Dia kena melihat makna yang tersirat. Dan dalam masa yang sama, mereka mensucikan Allah SWT dari semua penyerupaan serta keperluan dengan makhluk. Namun, makna tepat yang dikehendaki diserahkan kepada Allah SWT melalui tafwid. Maknanya kita serahkan kepada Allah. Allah yang lebih maha mengetahui. Benda-benda yang kita samar-samar ni. Kita jangan pandai-pandai keluarkan pendapat kita. Jadi kita serahkan kepada Allah. Itu dia panggil tafwid. Baik, kita tengok pula kaedah fahaman sebegini dikuatkan dengan penyataan oleh para imam empat mazhab. Imam Hanafi rahimahullah berkata dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar yang terdapat dalam Majmu' Rasail Abi Hanifah yang ditahqiqkan oleh Imam Al-Qawtari dalam muka surat yang ke-20 ni, semua rujukan-rujukan yang saya buatlah dalam kitab-kitab fiqh yang melibatkan bab akidah. Aku bertanya, apa pendapat engkau yang dikatakan di mana Allah? Maka berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, katakan kepadanya, Allah Subhanahu Wa Taala telah sedia ada dan tiada tempat makhluk dicipta. Maknanya Allah ni dah ada dah sebelum adanya sembarang makhluk cipta, Allah dah wujud. Sebelum ada arash, Allah dah ada dulu. Allah ni dia tanpa awal dan dia tanpa akhir. Sebelum ada arash. Kalau kita kata Allah duduk di atas arash, jadi sebelum ada arash, Allah duduk kat mana? Ya, takkan Allah berdiri aja. Dan lepas tu dia buat arash untuk dia duduk pula. Takkan macam gitu pula. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala telah sedia ada dan tiada tempat makhluk dicipta. Allah telah sedia ada sedangkan belum ada di mana makhluk dan sesuatu apapun. Allah yang menjadikan segala sesuatu. Arash tu pun makhluk Allah. Allah juga yang ciptakan arash. Jadi tak ada benda yang menciptakan Allah. Tapi semua benda Allah yang menciptakan. Ini pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Maknanya Imam Hanafi. Ini semua adalah kaedah-kaedah dia. Macam mana cara mereka memahami sesuatu ayat tu. Imam Abu Hanifah ni pun antara ulama-ulama Ahli-Sunnah wal Jamaah juga. Sebab Ahli-Sunnah wal Jamaah ni mereka berpegang kepada 4 mazhab punya fahaman dari sudut ilmu fiqh. Baik. Memahami kata-kata Imam Malik. Ni Imam Malik berkata-kata pun sama juga. Alright? Itu kaedah-kaedah dia. Semua adalah maknanya ulama-ulama ni dia orang ada dia punya kaedah-kaedah memahami Imam Malik, Imam apa punya kata-kata ni. Dia orang ada. Okey, saya rasa sampai sini dulu. Siapa nak tanya apa-apa soalan, boleh tanya apa-apa dulu. Nanti minggu depan saya akan sambung bab pendapat imam-imam mazhab ni pula. Dalam bab akidah dia orang ni pula yang melibatkan tentang ilmu-ilmu mutasyabihat. Nak tanya apa-apa dulu? Minggu depan boleh saya sambung. Nanti saya akan masuk juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mana Imam Hanbali. Baru kita buat dia kesimpulan dia tentang ayat-ayat mutasyabihat ni. Dia perlu ada kaedah mentakwil. Kita tak boleh ambil direct literal meaning, tak boleh. Dia akan jadi salah kefahaman kita kepada sesuatu benda tu. Nak tanya apa-apa dulu soalan? Kalau nak tanya. Ada? Tak ada. Tak ada, boleh faham tak tentang ilmu-ilmu mutasyabihat ni? Minggu depan saya masuk buat kaedah ulama-ulama punya kefahaman. Saya ambil ulama mazhab lah sebab kita selalu berpegang pada ulama mazhab seperti Syafi'i ke, Hanbali ke, Hanafi dan Maliki. Lepas tu baru kita tengok ilmu macam mana mereka mentafsirkan sesuatu ayat dan mentakwilkan sesuatu ayat. Kalau tak ditafsir atau tidak ditakwil, awak boleh bayangkan tak kalau saya ambil contoh ayat macam ni? Nampak tak ni presentation ni? Nampak. Cuba awak baca di presentation ni, kalau kita tak takwil, tak tafsir ayat ni. Apa dia punya makna ni? Pengertian dia. Kan? Dia boleh jadi bahaya juga ni fahaman kita kalau macam gini. Dia bilang apa? In case of fire, take stairs. Take stairs ni maknanya makna dia apa? Dia punya yang tersirat dalam ayat ni. In case of fire, take stairs ni. Kalau terbakar, kita lari lah pergi tangga, jangan naik lift, betul tak? Dia bukan suruh kita angkat tangga. Angkat tangga.
Nampak tak? Kalau orang yang tak faham kata-kata yang tersirat, dia pergi angkat tangga ni Pak lari bila terbakar. Bukan itu. Maksud dia ni yang tersiratnya adalah jangan naik lift, lari turun ikut tangga. Ini contoh dia ayat yang mutasyabihat ni semua. Sebab tu perlukan kaedah tafsir dan takwil. Tak boleh sekedar terjemahan saja. Kalau terjemahan, in case of fire, jika terbakar, ambil tangga. Ambil tangga, dia pergi pecahkan tangga, pergi angkat, bawa lari. Bukan gitulah kaedah dia kak. Ini contoh je lah. Boleh tak? Boleh. Nak tanya apa? Tak ada? Tak ada. Okey. Terima kasih. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Seperti biasa, saya akan masukkan DP link about 15 atau 10 minit sebelum pukul 9 dekat WhatsApp group. Dan kita tutup sesi malam ini dengan membaca tasbih kafarah serta doa khatamul Quran sama-sama insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna wa razuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Is, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kat rumah Is. Saya kat rumah. Okey. Baik. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan je. Hari Senin. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.